Okay. So, apa itu muatan haba tentu? Okay, apa itu muatan haba tentu ataupun specific heat capacity? Okay, dia sebenarnya definition dia panjang. Okay, definition dia panjang dan wajib tulis semua. Definition dia panjang dan wajib tulis semua. Ni tak payah tak apa. Tapi yang lain tu kena tulis. Okay. The heat energy required to raise the temperature of 1 kg object by 1 degree Celsius. Tenaga haba yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg objek sebanyak 1 darjah Celsius. Okay, so ni definition dia. Nanti waktu kita buat pengiraan, okay, bila kita dah main dengan dia punya unit semua, korang akan nampak kenapa definition dia macam tu. Okay, so sekarang ni cikgu nak tunjuk formula dia adalah Q sama dengan MC theta. Q sama dengan MC theta, di mana Q adalah tenaga. Okay, Q adalah tenaga. Okay, mungkin cikgu akan buat kat sini kot. Ya, cikgu buat kat tempat lain tau. So formula dia adalah Q sama dengan MC theta, di mana Q adalah tenaga ataupun energi. Okay, dekat screen tak ada. Cikgu nak tanya, apa unit untuk tenaga? Apa unit untuk tenaga? Bagus. Okay, J, Joule. Okay, kilojoule pun betul, tapi kalau untuk SI unit, unit dia adalah Joule. J Okay, so M adalah jisim ataupun mass. Okay, mass ataupun jisim. So, kg lah. SI unit dia kg. Okay, theta ni adalah perubahan suhu. Situ kejap. So, theta ni adalah perubahan suhu. Jadi contohlah, katakanlah ada satu objek ni, suhu dia 30. Panaskan jadi 32. Berapa theta? Asal-asal dia 30 darjah Celsius, kita panaskan sehingga dia jadi 32 darjah Celsius. Berapa theta? Okay, so theta dia adalah 2 darjah Celsius. So ni penting, kenapa? Sebab kita kena faham theta tu perubahan suhu, bukannya suhu tu sendiri. Okay, dia berubah banyak mana. Okay, kalau contoh, katakanlah ni cerita panas. Cerita panas. Kalaulah sejuk, okay, katakanlah daripada 50 darjah Celsius, dia disejukkan sampai jadi 47 darjah Celsius. Berapa theta? Tak tahu teka, tulis je. Yang macam paling hebat sekali korang teka lah berapa. Okay, so dalam pengiraan 3. Tak payah tulis negatif. Cikgu tahu dia nampak macam negatif kan, tak payah. Okay, sebab point dia adalah perubahan suhu. Suhu dia berubah banyak mana? Daripada 50 jadi 47 dia berubah 3. Memang tolak 3 tapi dia berubah 3. So tak payah risau pasal negatif. Sebab nanti kan serabut. Okay, bila kita start masukkan posisi negatif kan kita akan jadi serabut. So biar je. Jadi point dia adalah perubahan suhu. Yes, positif. Dia umpama macam ni lah, 2 nak jadi 5 berubah sebanyak 3. Tambah tapi poinnya berubah 3. 5 nak jadi 2 pun berubah sebanyak 3. Tambah tolak tu tak kisah, yang penting dia berubah sebanyak 3. Cuma bila 50 jadi 47 maksudnya dia disejukkan. Okay, tapi perubahan suhu still 3, bukan negatif 3 macam tu. Okay, so sekarang ni C ni lah spesifik. Cikgu tulis penuh lah. Tulis penuh panjang sikit cerita dia. Specific heat capacity. Okay, ataupun muatan haba tentu. Okay, cikgu tak ajar lagi hari ni lah. Tapi cikgu nak tanya korang, apa unit untuk specific capacity? Ni tadi darjah Celsius, so yang ni apa unit dia? What is the unit for specific heat capacity? Apakah unit untuk muatan haba tentu? Tak tahu teka. Katakanlah ni exam, kita tak tinggal kosong kan dalam exam. Apa unit dia? Tak tahu teka. Jawab dan salah lebih baik daripada tak jawab. Okay, cikgu sebut yang betul Danish betul, Mayamira betul, Amni betul. Okay. Mencabar kan? Tak apa. Korang dalam exam kan, katakanlah tak ingat.
katakanlah, kita harap ingat tapi benda boleh jadi. Katakanlah tak ingat, Q sama dengan MC theta. Okay, kita nak, kalau C sama dengan Q bahagi dengan M theta. Sebab M dengan theta ni bawa ke kiri. Okay, level ni dulu. Dapat ke tak dapat? Okay, cikgu tanya Q sama dengan MC theta. Daripada Q sama dengan MC theta, kita susun balik dapat C sama dengan Q per M theta. Dapat ke tak dapat? Okay, sekarang Q adalah joule. M adalah kg. Theta adalah degree Celsius. So unit untuk C adalah joule per kg. So per kg adalah kg negatif 1. Per Celsius, so degree Celsius negatif 1. Okay, dia bukannya macam ala banyaknya unit nak kena hafal. Tak, formula dah ada. So daripada formula tu lah korang dapatkan unit. Nak hafal boleh tapi kenalah hafal. So kalau tak nak hafal, ni lah cara dia. Formula dah diberi. So katakanlah start, gunakan benda ni. So kita dah tahu Q adalah J tadi, M adalah kg, theta adalah degree Celsius. So kita rearrange balik, dapatlah joule kg degree Celsius yang macam ni. Okay, so anyway, itulah point dia. Selingan. Okay, nak bagi tahu unit dia adalah joule kg negatif 1, darjah Celsius negatif 1. Okay, dan cikgu nak tunjuk balik dekat sini tadi. Tengok dia punya definition Okay. So 1K tu 1 Kelvin. So sama je sebenarnya, cuma kita banyak soalan dalam Celsius. So cikgu abaikan Kelvin dulu So sekarang ni tengok tadi kita cakap Q sama dengan MC theta. So C sama dengan Q per M theta. Okay, jadi kalau korang perasan, tengok definition dia. Yang tadi cikgu kata definition dia senang je kalau kita faham. Tenaga yang diperlukan untuk meningkatkan suhu 1 kg objek, tenaga per 1 kg objek per 1 darjah Celsius. So sebenarnya daripada formula kita dah dapat definition juga. Ingat definition dia akan tanya. So itulah dia muatan haba tentu punya formula. Okay, jadi setakat ni apa yang kita kena tahu, nombor 1 dia punya definition, nombor 2 dia punya formula. Okay, setakat ni siapa nak tanya apa-apa? Laju kita buat 10 minit dah sampai sini. Okay, cikgu bagi masa kalau ada yang nak tanya. Okay, kalau gitu 1 tak faham, 8 faham, kat mana kita? Okay, so sekarang ni marilah kita pergi dekat soalan di balik. Okay, buat soalan lah pula kan? Okay. Okay. Kena bagi masa sikit dekat cikgu sebab nak reka soalan dan ni juga. Okay, katakanlah kita ada 5,000 joule tenaga, kita panaskan objek 3 kg ni. Okay, lepas tu suhu dia meningkat daripada 30 jadi 38 darjah Celsius. Soalan dia adalah kira muatan haba tentu C. Kira muatan haba tentu ataupun specific heat capacity. Okay, cuba try.
Okay, cikgu tengok dulu orang-orang yang dah bagi jawapan. Setakat ni bagus. Okay, Syasha, Danny, Syatif, okay, Jadi, Amanda, Fifi. Fifi jangan lupa unit, nanti kalau tak tulis unit nanti tak ingat. Okay, biasakan. Lalita, Amira, Alia, unit tak lengkap. Swita betul. Diana, unitnya mana? Cik Ami betul. Okay, unit Diana dah betul. Okay, Syafiq betul. Syah betul. Okay. So untuk soalan ni, apa yang kita kena buat adalah gunalah formula Q sama dengan MC theta. By the way kan, macam mana nak tahu guna formula MC theta? Korang tengok objek. Okay, kalau ada suhu berubah je, biasanya itulah formula dia. Cikgu taklah kata sentiasa, tapi biasanya nampak je suhu berubah, biasanya formula dia adalah Q sama dengan MC theta. Okay, so Q adalah 5,000. Mana kita tahu sebab dia adalah tenaga 5,000 joule. Sama dengan M. M adalah 3 kg. Kita nak cari C. Theta adalah daripada 30 dia jadi 8. So 8 lah sebab perubahan suhu, the change in temperature. So dapatlah C sama dengan 208 joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Okay, untuk soalan ni siapa nak tanya soalan? Okay, 1 sampai 6 kat ni kita. Okay, juga soalan. Ada soalan tanya je. Okay, soalan ni dia kata ada satu objek ni, dia 500 gram. Okay, 500 gram ni, objek 500 gram ni kita bagi dia tenaga. Okay, kita bagi dia tenaga ataupun energi. So bila kita bagi dia energi, okay, so kita bagi dia energi menyebabkan dia panas. Jadi daripada 40 dia jadi 53. Diberi muatan haba tentu objek ni adalah 300. Specific capacity dia 300. Question dia adalah berapa tenaga yang diberi ni? Berapakah tenaga yang diperlukan untuk panaskan dia daripada 40 jadi 53? Gitu soalannya. Okay, kira dulu Setakat ni lah. Okay, cikgu perasan ada yang salah tapi salah dia bukan salah yang macam, salah dia tu kejap lagi cikgu akan explain. Okay, Smita, Maimira, betul. Amanda, check balik. Syasha, Lalita, Amni, Syafiq, Jalim, cikgu rasa awak ada typo kat situ. Jawapan dekat dah ada typo. Kairina betul, Atib nanti kena tengok balik, Rinesh, Fifi, Syah, Zafri, Amanda. Sekarang dah betul, Danish betul, Safia betul. Okay, very good. So sekarang ni kalau korang perasan, sudah. Dah tu cikgu nak panggil apa? Menantu mak awak? Tak, nama orang. Tak ke pelik? Cik tukar? Okay, so anyway, buatlah nama samaran elok sikit. Yang cikgu boleh panggil gitu. Berbalik pada cerita tadi.
Dalam soalan ni, mana tahu guna formula Q sama dengan MC theta? Kita tahu sebab ada perubahan suhu daripada 40 jadi 53. Biasanya memang Q sama dengan MC theta. Kita nak cari Q. So M. Okay. M adalah 500. Betul ke salah? Okay. So cikgu nak bagi tahu siap-siap. Dia bukan sentiasa kena tukar kepada kg. Okay, cikgu tak boleh kata dia sentiasa tukar. Tapi cuba tengok muatan haba tentu kita dalam dia kg. Okay, dalam muatan haba tentu formula dia kg. Jadi ini kena tukar kg. Okay, jadi 500 gram ni tak boleh pakai 500 gram. Kena jadi 0.5 kg. Okay, tapi tu cikgu kata dia macam selalunya memang akan tukar pada kg. Tapi cikgu tak boleh kata sentiasa sebab tiba-tiba soalan boleh je dia buat 300 joule gram negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Nampak tak? Dia pakai gram pula. So kalau gram tak payahlah tukar. Okay, jadi apa-apa pun dia bergantung kepada muatan haba tentu yang dia bagi tu. Okay, so dalam kes ni kita kena tukar. Kenapa? Sebab dalam ni dia bagi kg. Tapi 95% of the time memang kg lah. Okay, lepas tu C adalah 300. Okay, theta pula adalah 13. Kenapa? Sebab 40 jadi 53. Itulah ceritanya. Okay, pinjam jawapan. So jawapan dia adalah 1950 joule. Selesai. Okay, Hadli 1 sampai 9. Kat mana kita? Okay, ada Wiyah yang tu je lagi. Lepas ni, lepas pengiraan kita pergi situ. Cikgu faham soalan awak dan memang penting pun benda tu. Okay, settle Okay, kat sini habis. Sekarang mari kita tengok yang seterusnya. Okay, by the way, kalau nak tanya soalan ke apa, type je. Okay, cikgu tengok. So sekarang, nah soalan yang ini pula. Soalan kata, berapa suhu akhir jika diberi tenaga 3000 joule? Maksudnya kita ada satu objek ni. Objek ni, this object is 2.5 kg. Isi dia. Suhu dia sekarang 40. Di muatan haba tentu. Lepas tu kita pun bagi dia tenaga. Maksudnya kita panaskan dia lah. Kita panaskan dia dengan 300 joule. Soalan dia adalah berapa suhu akhir? What is the final temperature if the heat provided is 3000 joule? What is the final temperature if the energy given is 3000? Cuba try. Okay, Atik betul, Swita betul. Okay, Anish betul. Okay, Afikah betul, Maimira betul. Lalita betul, Hizam betul. Macam mana nak tahu dia menaik ke menurun? Okey, logik dia macam ni. Kita bagi dia tenaga. Kalau kita bagi, dia dapat, mestilah dia lagi panas. Gitu. Okey, kalau kita kata dia dikeluarkan tenaga ataupun macam tenaga dibebaskan, mesti dia makin sejuk. Okey, so Royce betul, Jalim betul, Zafri betul, Shasha betul. Okey, Syah. Tak lengkap, tak habis step. Betul tapi tak habis step. Itu yang cikgu nak test ni. So, Amanda betul. Kita tahu formula dia adalah Q sama dengan MC theta. Okay, jadi sekarang ni Q kita 3000, M kita 2.5, C kita 530. Carilah theta. So, theta kira-kira tekan kalkulator dapat 2.26 darjah Celsius. Dah habis. Betul ke salah? Okay, salah. Tak lengkap. Yes, sebab ini adalah perubahan suhu. Dia berubah banyak mana.
Bukan tu yang dia tanya. Dia tanya sekarang berapa. Yes. Okay, dia berubah sebanyak 2.6. Asal dia adalah 40, kita bagi dia tenaga. Jadi dia makin panas. Tambahlah dengan 2.26, dapatlah 42.26. Tak muat pula sini. Okay, jadi inilah jawapan akhir kita. Bukan 2.26. Sebab 2.26 tu adalah berapa banyak dia bertambah. Okay, tapi kalau suhu dia sekarang 42.26. Gitulah ceritanya. Okay, siapa nak tanya soalan? Memang kena tambah ke semua. So, contoh soalan lah. Contoh soalan, katakanlah soalan yang sama tapi dia tukar perkataan. Berapa suhu akhir jika tenaga 3000 dibebaskan? So, dibebaskan tu maksudnya tenaga keluar ke tenaga masuk? Okay. So tenaga dibebaskan tu maksudnya tenaga keluar lah. So kalau dia keluar tenaga dia makin sejuk. Kalau dia makin sejuk, jawapan dia akan jadi 40 tolak 2.26 sama dengan alamak, okay, 37.74 rasanya. Okay, gitulah ceritanya. Ini kalau cerita dibebaskan. Okay, pasal titik perpuluhan tu jawab je 2 titik perpuluhan. Okay, jawab je 2 titik perpuluhan. Okay, jangan risau pasal tu. Jangan round off cepat sangat. Okay, jawab je 2 titik perpuluhan. So dalam kes ni 42.26, kat sini 37.74. Okay. Ya betul. Kita daripada tadi memang hari ni spesifik kapasiti saja. Memang ni je daripada tadi. Okay, cuma ni just kita buat soalan dalam keadaan berbeza. Okay, boleh je follow lagi. Okay, so dekat sini dah selesai. Okay, ni baru formula pertama. Okay, sekarang cikgu nak bagi tips. Okay. Banyaknya orang dia ada masalah untuk kejap sabar, yang tadi tu dah settle belum? Sorry. Untuk soalan ni faham ke? Faham tak faham? Okay, baguslah kalau faham. Terima kasih sebab respon. Okay. So sekarang next ni kita tengok yang ni. Yang ni kosong. Okay. Di antara benda yang selalu belajar cakap adalah tak tahu nak pakai formula mana. Okay, kita ada dua kan, Q sama dengan ML dengan Q sama dengan MC data. Sabar jap. Okay, Q sama dengan ML, Q sama dengan MC data. Tapi yang ni kita tak kacau hari ni, biar dulu. Okay, biar. Adam, tak ambil dia, jangan tengok dia. Okay, so sekarang ni, hari ni kita buat Q sama dengan MC data je. So bila kita nak guna Q sama dengan MC data, bila kita nampak soalan tu ada ubah suhu. When there is a change in temperature, kita guna Q sama dengan MC data. Korang tahu itu chapter haba, lepas tu suhu dia berubah. MC data. Okay, itu benda pertama. Sekarang cikgu nak ajar benda kedua. Benda kedua adalah formula Q sama dengan PT. Tiba-tiba. Perubahan suhu tak sama dengan perubahan fasa. Dua benda yang berbeza. Suhu. Fasa tu macam ais cair. Itu perubahan fasa. Fasa tu keadaan. Pepejal cecair. Okay, suhu tu 50 darjah, 60, 80 darjah Celsius. Okay, tak sama dua benda yang berbeza. Okay, so Q sama dengan PT di mana P adalah kuasa. Bahasa Inggeris dia adalah power. Di mana T adalah time, wajib dalam saat. Okay, cikgu dah cakap dah time dalam saat. Tolong kuasa atau power, apakah unitnya? Okay. Alright, so watt. Okay, bukan tanya. Tak kelakar cikgu. Tak, cikgu nak bagi tahu watt tu adalah unit dia. Okay, unit dia adalah W. Unit dia adalah W, nama panjang dia adalah watt. Nama orang. Okay, so kuasa adalah watt, time adalah second lah. Gitu cerita dia. Okay, sekarang ni, ini bila ada alat elektrik.
Okay, ini bila ada alat elektrik. Biasanya bila ada alat elektrik dia kata, oh alat pemanas elektrik digunakan bla bla bla, biasanya ada kaitan dengan formula ni. Okay, so sekarang ni kita dah tahu Q sama dengan MC delta, Q sama dengan PT. Okay, so maksudnya untuk dapatkan nilai tenaga, pakai nilai Q MC theta pun boleh, nak pakai formula PT pun boleh, bergantung kepada soalan. Okay, bergantung kepada soalan. Okay, jadi korang tengok ni sekejap, sementara tu bagi cikgu masa untuk tulis soalan sekejap. Tengok kejap, cikgu nak tulis soalan sementara itu. Okay, so sekarang cuba tengok soalan ni. Kita ada pemanas air, bayangkan je lah ni pemanas air. Okay, so pemanas air ni dia punya nilai ni 500 watt. Cikgu nak tanya 500 watt ni nilai untuk apa? 500 watt ni mewakili apa? Okay, so dia mewakili kuasa. Yes, kuasa pemanas air. Very good. Okay, lepas tu dia kata dia digunakan untuk panaskan cecair. Ni bukan air sebenarnya. Ni pemanas cecair lah. Okay, so cecair ni kita tak tahu cecair apa. Tapi point dia adalah jisim dia 3 kg. Okay, lepas tu bila kita panaskan dia selama 3 minit. Okay, selama 3 minit suhu dia naik daripada 40 jadi 45. Okay, cikgu ulang situasi. Kita ada satu alat pemanas. Panaskan 3 kg cecair ni, suhu dia naik daripada 40 sampai 45. Okay, cikgu tulis balik formula tadi. Q sama dengan MC theta. Q sama dengan PT. Ada dua formula kat sini. Formula nombor 1, formula nombor 2. Okay, untuk soalan A. A kata kira tenaga. Okay, rasa-rasalah. Tenaga kita dah tahu dah. Q yang kita nak cari. Tapi yang mana yang kita akan pilih? Nombor 1 ke nombor 2? Untuk tahu formula apa yang kita nak pilih, kita kena tengok soalan tu apa yang cukup. Kalau tak cukup, kita tak boleh pakai. Memanglah dua-dua boleh digunakan. Tapi kita kena tengok soalan tu apa yang cukup. Ya, Muammar ingat. Bagus. Okay, so sekarang ni dalam soalan ni kalau korang tengok, kita dah ada P. Kita dah ada theta. Kita ada M. Kita ada T. Kalau nak guna formula nombor 1, Q sama dengan MC theta. M ada 3. C ada tak? Itu point dia. Kita tak tahu C. Memang dia boleh guna tapi dalam soalan ni tak boleh. Walaupun yes, boleh guna tapi bukan untuk soalan ni. Sebab tak cukup maklumat dia. Okay, jadi sekarang ni untuk kira tenaga kita gunalah kawan dia seorang lagi. Q sama dengan PT. Tolong jap kira berapakah jumlah Q bersama unit. Bersama unit ya anak-anak. Ini bukan air. Yang 4.2 tu air. Ni cikgu macam random cecair gitu. Okay, setakat ni Jalim betul, Syasha betul, Mira betul, Amanda betul. Yang cikgu tak sebut tu salah lah tu. Tak apa, cuba lagi. Masih salah. Okay. Syafiq betul tapi Syafiq ada Y bukan Syafiq dengan H. Panjang nama korang. Okay, Muammar betul. Swita sekarang betul. Hizam betul. Zafri betul. Royce betul tapi unit tak ada. Okay, Adawiyah betul. Okay, Amni betul unit salah. Daniel betul unit tak ada. Diana betul. Okay, so now mehlah sini kita tengok. So, P adalah power. Power adalah 500. Kalilah dengan time. Masa dia adalah 3. Salah ke betul? Betul ke salah?
Salah lah ceritanya sebab ingat kita kena tukar dalam saat. Okey, kan tadi power. Okey, kalau nak kira energi semua kita kena tukar dalam saat. So untuk tukar dia dalam saat, kita kena kali dengan 60. Kalilah dia dengan 60. Oh. Panas 500 watt, berat 300. Okey, lepas tu kita akan darablah. Lepas tu kita akan dapat 90,000 joule. Itulah cerita dia. Okay, so untuk soalan yang pertama ni, okay, untuk soalan A ni benda yang kita kena tahu adalah first, kita akan guna PT kenapa? Sebab itu je yang cukup. Okay, MC theta dia punya C tak cukup. Lepas tu bila nak darab, kita kena pastikan dia punya time tu daripada minit tukar kepada second. Siap. Okay, soalan B. Okay. Tenaga ni tenaga yang dibekalkan. Okay, this is the energy provided. This is the energy provided by the heater. Tenaga yang dibekalkan oleh heater. Soalan dia adalah, anggap tiada tenaga hilang ke persekitaran, berapa haba yang diserap? Air, cecair, sorry. Sebab ni bukan air ni cecair. Kita tak tahu cecair apa tapi dia cecair. Soalan dia adalah, dengan anggapan bahawa tiada tenaga hilang ke persekitaran, berapa haba yang diserap cecair? Assuming that there's no energy loss to the surrounding, what is the energy or how much is the energy absorbed by the liquid? Cik try. Cikgu tak ajar pun lagi benda ni tapi kot lah nak try. Okay. Sekarang ni, kalau siapa yang nak okay, good try. Kalau ada siapa yang start kira tu kan, cikgu boleh bagi tahu siap-siap confirm salah. Okay, kalau siapa yang dah start pegang kalkulator tu, cikgu bagi tahu siap-siap confirm salah. Okay, kita buat situasi. Ini adalah Ali. Okay, sesiapa nama Ali bukan awak orang lain. Okay, ni Ali. Aswan, ni Abu. Kenapa? Sebab tu je nama yang biasanya kita guna. So Ali dan Abu. Ali ada RM50. Ali bagi RM50 ke Abu. Abu dapat berapa? Ali bagi RM50 dekat Abu. Abu dapat berapa? Okay. So Ali bagi RM50 ni, ada tak duit yang jatuh dah hilang ke tepi-tepi? Untuk dia dapat RM50, ada tak duit jatuh? Tak adalah kan? So apa sahaja yang Ali bagi, itulah yang Abu dapat. Okay, cerita dia orang ni faham tak? Apa sahaja yang Ali bagi, itulah Abu dapat. Samalah dengan benda ni. Pemanas air dia nak bagi RM90,000. Pemanas air bagi RM90,000. Dah tu air dapat berapa? Kan dia dah kata tak ada jatuh mana-mana, tak hilang mana-mana. So air, pemanas tadi dia bagi RM90,000. Jadi air dapat berapa? Tu soalannya. Dapatlah RM90,000 juga. Tu cikgu kata kalau tiba-tiba tekan kalkulator confirm salah. Tak adanya sebab assumption dia adalah ya haba tu tenaga lah sebab tu haba tu di dalam joule. Okay, so sekarang ni anggaplah tiada tenaga yang hilang ke persekitaran. Okay, berapa yang dia dapat? Dapatlah RM90,000. Kenapa? Apa sahaja yang Ali bagi tu yang Abu dapat. Jadi apa sahaja yang heater tu bagi, itulah yang si air akan dapat. Itulah cerita dia. Okay, sekarang yang ni dah siap. Cikgu terpaksa buat ni sebab tak muat. Okay, sekarang. Yang ini dapat ke? Soalan B. Okay, kalau lah korang tengok soalan lepas tu korang rasa lah cikgu ajar part senang je, exam keluar lain. Tak, sama je sebenarnya. Cuma dalam exam nombor dia lagi complicated gitu.
Okay, tapi basic asas dia adalah sama juga. So fahamkan yang ni, nanti apply. Okay, cepat-cepat apply, jangan tunggu lama. Cepat-cepat apply, pergi cari trial, soalan trial ke latihan ke. Okay, anyway, soalan C, tiba-tiba. Soalan kata kira muatan haba tertentu. Calculate the specific capacity of the liquid. Okay. Ada yang dah tahan tak awal kan? Okay, so Jalim betul, Syafiq betul. Syasha betul. Okay, Syafiq yang huruf Y, Syafiq Y, unit salah. Nombor betul, unit salah. Okay, Maya Mira betul. Fikah betul, Dayana unit mana Dayana? Suta betul. Okay, Dennis, cikgu rasa aku kena tekan balik kot kalkulator. Ada salah kat mana tu. Okay, Dayana dah betul. Lalita betul. Zafri betul. Amni betul. Amanda, Syafiq sekarang dah betul. Okay, Daniel nombor betul, unit tak ada sementara tu cikgu nak kecilkan sikit ruang. Sorry. Okay, Muammar betul. Unit mana Muammar? Okay, so anyway, jawapan dia adalah 6,000. Kenapa jawapan dia 6,000? Sebab, okay, kan air tu dah dapat 90,000. Jadi 90,000 ni korang punya Q lah. So Q sama dengan MC theta. So Q adalah 90,000. Maksudnya dia dapat 90,000 tu. Okay. Lepas tu M tadi, sudah, mana tah? 3 kg. M tadi adalah 3 kg. Kita nak cari C. So theta dia adalah perubahan suhu which is 15. 15 dia punya perubahan suhu. Jadi kita tulislah 15. Okay. Lepas tu kan, tekan-tekan kalkulator dapatlah 6,000. Jangan lupa unit dia 5 ke? Apa yang 5? Okay, Dayana. Theta dia 5. Wah, cikgu pun susah juga ni. Salah pula. Sorry. Terima kasih. Yakin sangat cikgu dengan diri sendiri. So 6,000. 6,000 Joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Itulah ceritanya. Habis. Okay. So sekarang itulah ceritanya pasal benda ni. Okay. Jadi bila nampak je soalan yang berkaitan dengan formula elektrik, korang main-main dengan formula tu. Okay. By the way, okay, cikgu tambah lagi satu soalan untuk yang ni. Kita abaikan yang dah siap ni. Okay, cikgu tambah lagi satu soalan. Okay, situasi yang sama tau. Situasi dia sama. Pemanas diguna selama 3 minit. Okay, tapi dia tak tanya panjang-panjang ni tau. Dia terus tanya berapa muatan haba. Okay. Kalau dia tanya satu-satu ni, senanglah kita buat je lah satu-satu. Kira tenaga dulu, lepas tu baru kira ni. Okay. Tapi kalau dia terus tanya berapa muatan haba, okay, tengok Q sama dengan MC theta. Q sama dengan PT. Dua-dua Q kan? Benda yang sama kan? Jadi, belah kanan pun benda yang sama lah. Cikgu ulang, Q sama dengan MC theta, Q sama dengan PT. Jadi kalau dah Q sama dengan Q, maksud dia PT mestilah sama dengan MC theta. Okay, ini shortcut. Kalau dia tak minta satu-satu macam ni, korang boleh terus guna yang ni. Shortcut. So, P adalah 500, T adalah 3 kali 3 kali 60 sama dengan 3 C 5.
Kita tekan calculator. Dapat sama tak dengan jawapan yang kita kira tadi? Kali ni shortcut. Tak ada 2 step. Terus pakai satu sahaja formula. Sama tak? Patutnya sama. Tapi kalau tak percaya, cik kira. So dari sini dapatlah 6000 Joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Okay, itu yang cuba cikgu sampaikan. Okay, sekali lagi. Kalau soalan minta satu-satu, korang buatlah macam ni. Okay, tapi kalau tak ada, biasanya ni nak keluar objektif lah. Sedebuk macam ni, buatlah. Terus PT sama dengan MC theta. Okay, selesai. Siapa ada soalan, cikgu tunggu jap 1 minit. Type. Soalan siap dapat 2000. Tekan balik kalkulator. Tekan balik kalkulator. Confirm. Cikgu tekan kalkulator ni. Okay, tekan balik 90,000. Okay, 90,000 bahagi 3, lepas tu bahagi 5. Oh, sebab awak terletak theta 15. Sebab cikgu tadi awal-awal tulis 15 kan. Tak, theta 5 je tau. 45 tolak 5. 45 tolak 40 dapat 5. Kalau unit tak ada dapat markah ke tak? Okay, dia macam ni lah. Cikgu nak tanya, 5 meter sama tak dengan 5 cm? 5 meter dengan 5 cm benda yang sama ke tak? Okay, cikgu tahu soalan awak tanya dapat markah ke tak, tapi cikgu nak cakap juga benda ni. 5 meter dengan 5 cm benda yang sama ke tak? Tak sama kan? Jauh beza. Jadi bila awak tulis 5 je, mana orang tu nak tahu awak cakap pasal apa? Okay, sebab tu dia jadi salah. Sebab tu dia jadi salah sebab dalam fizik 5 tu apa? 5 apa? Okay, lain unit kita letak, lain maksud dia. Panjang cikgu punya explanation untuk cakap benda tu je. Okay, tapi nak bagi faham kenapa kena ada unit tu. Okay, harap maklum. Lagi, siapa nak tanya soalan? Okay, kalau tak ada nak masuk 14 dah ni. Dah habis dah calculation. Okay, so bahagian terakhir. Kenapa unit tak tulis berapa? Jawapan akhir je salah. Jawapan akhir salah. Satu markah. Dia tengok juga. Kadang-kadang dia terima lah kot. Tapi biasanya dia tolak. Okay, so habis dah soalan calculation. Sekarang ni kita tengok soalan konsep. Okay, cerita dia macam ni. Cerita dia panjang juga tapi korang ambil maklum macam ni. C tadi muatar bertentu. Kalau nilai dia besar, dia lambat. Okay, sekejap. Cikgu nak tulis dulu sikit macam mana Okay, kalau nilai C dia besar, dia lambat. Apa yang lambat? Lambat panas, lambat sejuk. Okay, kalau nilai C dia rendah, cepat. Apa yang cepat? Dia cepat panas, dia cepat sejuk. Okay, so kalau C dia tinggi, panas pun lambat, sejuk pun lambat. Kalau C dia rendah, panas pun cepat, sejuk pun cepat. Okay, ni kena faham. Keyword dia bukan panas atau sejuk. Keyword dia adalah lambat dengan cepat. Okay, contohlah. Contoh, katakanlah cikgu ada dua objek ni. Okay, objek ni adalah P dan ni adalah Q. P ni, C dia adalah 500 Joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Q ni, C dia adalah 200 Joule kg degree negatif 1 degree Celsius negatif 1. Okay, katakanlah kita panaskan dua-dua. Kita panaskan P ni, sekarang suhu dia 100 darjah Celsius. Q pun asal-asal dia 100 darjah Celsius. Okay, lepas tu kita biar sejam. Siapa yang lagi sejuk lepas sejam? Selepas 1 jam, siapa lagi sejuk? P ke Q? Tak tahu teka, jawapan dia salah satu je. Selepas 1 jam, siapakah yang lebih sejuk? Okay. So,
Itu yang cikgu kata tadi, kita kena faham perkataan lambat dengan cepat ni. Sekarang ni kita nak yang cepat, lepas sejam kita nak lebih sejuk. Maksudnya dia lagi cepat sejuk lah kan. So kalau cepat sejuk, kita nak tengok perkataan cepat. Kita nak C yang tinggi ke C yang rendah? Kalau kita nak dia cepat sejuk, C yang tinggi ke C yang rendah? Lower ke higher? Yang rendah. Siapa yang rendah sekarang ni? P ke Q? Itu yang cuba cikgu sampaikan. Yang akan lebih sejuk selepas sejam adalah Q. Itu dia. Jadi jangan macam serabut dengan panas ke sejuk tu. Fokus pada perkataan cepat dengan lambat. Okay, sebab yang C tinggi, panas pun dia lambat, sejuk pun dia lambat. C rendah, panas pun dia cepat, sejuk pun dia cepat. Okay, kita buat contoh lain Kita buat contoh lain. Sekarang, okay, suhu dia adalah 30 darjah Celsius, dua-dua. Okay, lepas tu kita panaskan dia. Kita panaskan dia orang. Selepas 1 jam kita panaskan dia selama sejam tau. Siapa yang lagi panas? Okay, selepas 1 jam, siapa yang lagi panas? Sekarang ni dia 30 darjah Celsius, kita panaskan dia. Okay, selepas 1 jam, siapa yang lagi panas? Okay, sekarang ni, lagi panas tu maksudnya cepat panas ke lambat panas? Untuk dia lagi panas, dia cepat panas ke dia lambat panas? Okay, kalau kita nak dia lagi panas, maksudnya dia kena cepat panas lah. So, cepat panas. Cepat panas siapa? C kena rendah. So, siapa? P ke Q? Mestilah Q. Okay, tu point dia. So, lagi panas adalah Q. Sebab, kalau kita panaskan dia, cepat panas. Tapi kalau dia tengah panas, kita nak sejukkan, dia cepat sejuk. Q 200. Tengok nombor tu betul-betul, 200 celah mana tambah lagi kosong tu. Okay, so itulah dia. Alright, inilah ceritanya. Jadi point cikgu tadi adalah jangan serabut pasal panas ke sejuk. Fokus pada cepat ke lambat benda tu berlaku. Okay, tak kisah panas ke sejuk tu bukan tu point dia. Yang penting sekarang ni cepat ke lambat. Itu point dia. Benda ni selalu tanya ke? Selalu. Modification. Soalan modifikasi. Contoh. Soalan standard maths ni cikgu bagi. Maths ini tengok skill melukis. Yes. Ini adalah sabar jap. Kuali. Yes. Nama dia adalah Kuali. Terima kasih Akilah. Nama dia adalah Kuali. Periuk. Yes. Gang. Periuk Kuali. So sekarang ni cikgu nak tanya, katakanlah korang, biasalah dalam soalan dia akan kata anda adalah seorang jurutera bahan, saintis bahan, okay. So apa yang korang kena buat sekarang, okay, apa yang korang kena buat sekarang adalah pilih bahan yang sesuai. Pilih bahan yang sesuai. Katakanlah bahan X, nilai dia adalah C dia, X, sekejap sabar. C untuk bahan X adalah 5,000. Contoh, Joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Untuk bahan Y, C dia adalah 1,000. Joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Okay, sekarang cikgu nak tanya. Korang rasa kalau kita nak buat periuk ni bahagian badan ni, dasar ni, okay, kita nak dia cepat panas ke lambat panas? Cepat panas ke lambat panas? Okay, kita nak dia cepat panas lah. Apa point dia lambat panas kan? Cepat panas supaya cepat masak. Siapa menang? X ke Y? Siapa yang kita akan pilih untuk badan dia? Itulah pointnya. Sekarang ni, sebab tu buat satu-satu. Jangan hafal kosong tau. Try untuk fahamkan dia punya point.
Okay, benda ni kita nak dia cepat panas. Okay, kita tak peduli pasal panas ke sejuk. Yang penting sekarang ni kita cakap kita nak benda tu berubah cepat. So cepat panas, kita tengoklah kat sini cepat. So cepat panas, C dia kena tinggi ke rendah? Okay, C dia kita nak rendah. So kalau dah C dia rendah, siapa? Y lah. Okay, dapat tak benda tu? So untuk aplikasi, dia tak semestinya soalan sini sajalah. Korang, dia macam mana nak cakap korang dia boleh tanya macam-macam bahan lain lah. Okay, dia boleh tanya benda-benda lain juga. Tapi tengok dulu apa yang dia nak sebenarnya. Dia nak cepat panas ke, lambat panas ke dan sebagainya. Okay, so sekarang ni pemegang dia. Okay, pemegang ni kita pakai bahan yang sama ke kita pakai satu lagi? Kita pakai X ke Y? Ya, tip betul lah tu. Kita akan pakai sebab pemegang, nama pun pemegang. So bila pemegang, takkan korang nak pilih benda yang cepat panas, apa poinnya, apa yang kita nak pegang kalau macam tu. So kita akan pilih yang lambat panas. Okay, yang lambat panas. So siapa yang lambat panas? Yang lambat panas kena C yang tinggi. So C yang tinggi adalah X. So kalau soalan tanya bahan mana yang kita pilih X. Kenapa? Sebab muatan haba tentu dia tinggi. Kenapa nak muatan haba tentu tinggi? Sebab dia lambat panas. Okay, ni soalan-soalan modifikasi, soalan-soalan yang korang kena apa? Cipta, reka cipta semua tu kan. Pandai-pandailah guna benda ni. Okay, gitulah ceritanya. So cikgu bagi contoh yang ringkas lah. Amboi Muhammad. Okay, kalau termos kita nak dia cepat ke lambat panas? Kita nak dia cepat ke lambat sejuk? Sebab termos biasanya kita guna untuk bagi dia kekal panas kan? So kita nak dia lambat sejuk. So C dia kena tinggi. Yes. Walaupun kita tengah cakap pasal lambat salah bulat. Kat sini. Okay, so kita nak C dia tinggilah sebab kita nak dia lambat sejuk. Macam itulah cerita dia. Okay, so berbalik kepada tadi, poinnya adalah pilih benda-benda. Oh, satu lagi yang paling selalu keluar exam. Sistem, cooling system dekat dalam enjin kereta. Kita pakai air. Kenapa kita pakai air? Sebab air, C dia sangat tinggi. Jadi dia lambat panas. Okay, dalam enjin kereta, penyejuk dia kita pakai air. So kenapa kita pakai air? Sebab C dia sangat tinggi. Nilai C air adalah 4200 Joule kg negatif 1 darjah Celsius negatif 1. Tinggi lah. Itulah cerita dia. Okey dah. Siapa nak tanya soalan lagi? Ada lagi ke soalan? Okey. Alright, so sekarang ni kalau tak ada apa-apa soalan, okay, so kalau tak ada apa-apa soalan, cikgu akan endkan kelas lah. Okay, so kejap, cikgu end recording dulu.